Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa fataras samawati wal ard biqudratihi wa dabbaral umura fid darain بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل عليه لا يحل للناظرين ولكن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم معظم إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas izin perkenannya dapat kita berada dalam masjid ini pada ketika ini. Mudah-mudahan semua kita dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Pada malam ini saya pilih untuk memperkenalkan sebuah buku kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala yang sangat terkenal dari dahulu sehingga kini. Kitabnya bernama Minhajul Abidin. Menurut satu cerita dari salah seorang tok guru saya, buku ini menjadi wirid kepada salah seorang tok guru pondok di daerah Kuala Terengganu ni pada satu ketika dulu. Maksudnya buku ini sejak daripada mula pelajar tu masuk di pondok itu sehingga akhir, sama ada 10 tahun atau 15 tahun, buku ini diulang-ulang bersama dengan mata pelajaran lain. Saya sendiri alhamdulillah dapat bersama Tok Guru buku ini, dan saya nak cuba malam ni perkenalkan apa kandungannya dalam buku ini sekadar yang termampu. Dalam buku ini dia ada 7 aqabah. Aqabah ni satu tingkat. Jadi 7 tingkat, 7 tahap, 7 pendakian. Jadi seorang yang nak berjaya dalam ibadat, dia seolah-olahnya dalam buku ni mesti mendaki, memanjat, mendaki 7 pendakian, 7 darjah. Yang aqabah yang pertama sekali pendakian, ya, pendakian saya panggil tahap yang pertama, dia panggil aqabatul ain. Dia akan terang betapa pentingnya ilmu dan betapa bahayanya orang yang tidak berilmu.
panjang ceritanya, sehingga terjemah buku ini menjadikan 7 juzuk. Jika kita ambil buku yang diterjemahkan oleh Al-Fadil Al-Ustaz Tengku Ali, ada 3 juzuk. Secara ringkasnya, Aqabah yang pertama, Aqabah ilmu namanya. Dia akan menerang faedah ilmu, bahaya tidak berilmu, bagaimana beribadat tanpa ilmu. Satu. Yang kedua dia panggil Aqabatul Awaiq, Aqabah penghalang. Satu tahap dia akan terang kepada kita apakah yang menghalang kita daripada melakukan taat kepada Allah. Benda apa? Apa sebab yang kita rasa malah? Apa sebab yang menyebabkan kita tak boleh taat kepada Allah secara sempurna? Itu nama dia akan terang insya-Allah. Aqabatul Awaiq. Minta maaf saya lupa. Aqabah yang pertama ialah Aqabah At-Taubah, taubat. Setelah seseorang tu ada ilmu, barangkali dia akan tahu diri dia akan tahu buruknya kesalahan yang dia telah lakukan, dan dia tahu hukumnya, maka dia wajib bertaubat. Jadi Aqabah yang kedua ni, setelah dia ada ilmu, dia kena bertaubat. Manakala Aqabah yang ketiga ialah Aqabah penghalang. Saya kata tadi tu, mengapa kita mesti tahu apa benda yang menyebabkan kita malah tidak semangat taat tu. Kalau boleh kita kata secara dekat dan mudah, berat berasa nak duduk dalam masjid ni, berat nak boleh sembahyang jemaah, berat kita nak buat sunnah-sunnah Rasulullah yang sebenarnya mudah jadi berat. Apa benda sebenarnya yang menghalang kita? Dan Aqabah yang seterusnya, yang keempat, Awarik, gangguan. Apakah yang mengganggu kita dari melakukan taat? Dan yang kelima, Bawa'ih, pendorong untuk melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada pendorong yang menyebabkan kita rajin, kita suka, kita semangat taat kepada Allah tu, beribadat kepada Allah tu. Dan Aqabah yang keenam, Qawadih, dalam kegigihan kita beribadat, dalam seronok dah berasa ibadat tu, suka dah. Macam kita umpamanya lah, insya-Allah duduk dalam masjid ni berasa tak puas, suka dah, galik duduk. Tapi jangan lupa di sana ada qawadih, ada perosoknya. Kita sembahyang, ada benda-benda yang merosokkan sembahyang kita. Kita puasa, ada benda-benda yang merosokkan puasa kita. Itu qawadih yang kita nak tahu, nak elok daripada perosok itu. Dan kemuncaknya Aqabah yang ketujuh ialah Aqabatul Hamd Wasyukur. Siapa habis dah tanjakan tu, kita berada di atas puncak, iaitu kita relax, seronok, lendik molek, serba kena, suka. Dan di sana kita akan mendapat restu, redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cuba petik secara ringkas isi kandungan dalam buku yang saya sebutkan tadi. Sekarang saya masuk kepada Aqabah yang pertama, iaitu Aqabah ilmu. Saya ambil bahasanya yang diterjemahkan dalam kitab itu. Ya, harap para jemaah yang bersama saya pada malam ni ada kelainan sikit ni. Saya cuba baca ni. Dia kata, sungguhnya telah jadilah ilmu itu asal yang diikuti oleh yang lain, yang memastikan anda mendahulukan daripada ibadat disebabkan oleh dua perkara. Payah juga nak faham ni.
Dia kata ilmu tu asal daripada benda-benda yang kita nak buat tu. Maknanya mesti ada ilmu apa-apa yang kita nak buat. Lagi-lagilah dalam ibadat kita, dia menjadi asal. Dan apa-apa yang kita nak buat mestilah didahulukan oleh ilmu. Kerana apa? Kerana dua sebab. Pertama, supaya hasil bagi anda ibadat yang sebenar lagi sah. Kalau tak ada ilmu, kita buat ni, kita baca Quran, kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah sebagainya, tanpa ada ilmu, mungkin ibadat kita tidak sah. Saya lebih suka tidak laku di sisi Tuhan Allah. Ya, ibadat yang sebenar lagi sah itu sebab pentingnya ilmu tu, dan terselamat dari cacat cedera. Itu kepentingan ilmu. Kita mesti berilmu supaya nak jaga apa yang kita buat tu sah dan terselamat daripada cacat cedera, atau dengan kata lain, supaya Allah terima apa-apa yang kita buat. Itulah pentingnya ilmu. Jadi itulah asalnya. Justru itu, maka awal-awal yang wajib ke atas anda ilmu itu pula ialah mengenal Allah, Tuhan yang disembah. Asal sekalinya dalam konteks ni kita mesti kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian barulah beribadat kepadanya. Adapun ibadat syarak seperti bersuci, solat, puasa dan lain-lainnya, maka wajib anda mengetahui hukum dan syarat-syaratnya sehingga dapat anda melaksanakan dengan betul menurut syarak. Itu tanjakan ilmu tadi tu. Jadi kalau kita puasa, buat ibadat apa-apa pun, mestilah didahulukan dengan ilmu. Tak boleh tiru-tiru, ajuk-ajuk, reka-reka dalam konteks ibadat ni. Mesti ada ilmu secara tahqiq, berguru. Itu satu. Itulah salah satu daripada sebab pentingnya ilmu itu. Yang kedua, pasal apa ilmu itu wajib? Wajib belajar. Yang mewajibkan anda mendahulukan ilmu daripada beribadat, kerana sungguhnya ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan rasa takut dan hebat kepada Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah Ta'ala, barulah kita berasa takut, barulah berasa hebat. Kenal macam mana? Sebab Allah sendiri pun berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada segala hambanya adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, yang beriman lagi bertakwa. Itu orang yang takut kepada Allah tu ialah orang yang ada ilmu. Tadi dia kata orang yang kenal Allah. Orang itulah sanggup junjung perintah Allah. Kalau boleh saya tambah, kita kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita sanggup, kita rela cari sunnah Rasulullah supaya mendapat kasih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya nak ulang sekali lagi, sesungguhnya yang takut kepada Allah daripada hambanya ialah para ulama, orang-orang yang ada ilmu. Tak ada ilmu tak takut. Kita pun sekarang ni, mengapa kita boleh duduk di masjid ni ketika ni? Mengapa? Pasal ada ilmu sikit, kita kenal apa itu masjid, apa itu solat jamaah, apa itu tazkirah. Saya namakan saya ni tazkirah, buat tazkirah pagi ni. Jadi ada 3 situ kita kenal. Masjid, ya, solat Jumaat, solat jamaah dan tazkirah. Kita kenal dari segi harga nilainya di sisi Allah. Maka raliklah kita duduk, walaupun kita ada kerja, walaupun kita sibuk, tak berhenti-henti kita sibuk dengan urusan kita, tapi kita rela duduk ni
Kerana saya sendiri percaya kita kenal apa itu masjid, apa itu solat jamaah, apa itu tazkirah, galik. Itulah nama dia ilmu. Ya, itulah, begitulah kira-kiranya. Ketahuilah, ni saya baca ni sambil ambil terang-terang sikit-sikit. Baca pun reka-reka, saya petik bahawa akabah ilmu itu, tanjakan ilmu itu, ya, adalah suatu akabah yang payah perjalanannya. Tengok, nak boleh dapat ilmu tu bukan mudah-mudah, payah. Tetapi dengannya tuntutan dan maksud seseorang akan tercapai. Kita belajar ilmu tu payah, tapi bila boleh ilmu tu, gunalah. Guna pula lama, faedahnya lama, faedahnya dunia dan akhirat. Nak boleh tu payah, tapi payah pun boleh kalau nak. Dan bila boleh, dia berguna besarlah, insyaAllah. Ingat, perentasan jalannya sukar. Tahu perentasan? Orang yang pergi hutang, dia merentas dulu. Dia tebah pokok-pokok kecil. Nak lalu, boleh lalu dulu. Jadi nak lalu tu, laluan nak menuntut ilmu tu, dia kata sukar, susah. Laluan menuntut ilmu tu susah. Kemerbahayaannya pula besar. Berapa ramai orang yang menjalaninya, berapa ramai orang yang tersesat dalam akabah ini, menjadi kebingungan, lemah, mengeluh, sedih, lalu berputus di tengah jalan. Orang ngaji ni ramai berasa lengah, berasa lelah, berasa payah kerana laluan ngaji itu berliku dengan halangan, dengan musuh. Sebab itu kita dapat ada orang putus tengah jalan. Puak-puak kita pun ada kot tengah jalan mana. Tak ada kitab, mari masjid bunyi untuk guru baru. Tak ada kitab, beli kitab, dan 6 bulan baru 10 lah, lengah berasa. Berarti dengan masjid-masjid dak mari, pindah kat lain, cari tok guru, kitab baru, ngaji 5-6 bulan. Berarti kerana dak puas hati ke tok guru, pergi kat lain, kulu hilir, beli kitab baru, mengaji dan separuh kitab. Berarti kerana kelemahan tok guru dan sebagainya. Wal iyazubillah, di celah-celah tu ada syaitan. Pergi situ tok guru dak kena, pergi situ tok guru dak berapa, pergi situ begitu, ada alasan. Wal iyazubillah, dikatakan dalam saat begitulah syaitan pun masuk. Kalau begitu tak guna belajarlah, lebih kurang je belaka nampak orang lain pun sama dengan aku, bahkan kadang-kadang aku lebih baik daripada orang lain. Perangkap yang sangat berbahaya. Itu dipanggil liku-liku. Berapa ramai orang yang merentasinya, lalu ni nak untuk ilmu, nak belajar ni. Berapa ramai orang yang merentasinya sampai ke matlamat dalam masa yang pendek. Sebaliknya, orang menuntut ilmu ni kejap je jadi pandai, birah pandai. Dia faham, dia beramal. Dia begini je belajar ni. Hak saya pula faham, dengan izin Allah Ta'ala mudah faham, dia pun beramal. Janji, barang siapa beramal dengan ilmu yang dia ada, Allah akan tolong secara mudah beri ilmu yang belum ada. Kita ni balik, hak ada kita kurang beramal, kita duk jember hak tak ada lagi. Maaf ya, kalau nak kata menuduh tidaklah bertuding, tapi ada di kalangan kita maklumat ilmu yang ada, yang sedia ada, kita tak buat, tak beramal mana lagi, tapi kita duk jember hak tak ada lagi, duk cari hak tak ada lagi, sehingga makan masa lama,
sehingga makan masa lama. Kita tak boleh apa-apa. Jember sini tak kena, jember sini tak kena, kita tak boleh apa-apa. Ingat, barang siapa mampu beramal dengan ilmu yang ada, Allah akan beri ilmu yang belum ada secara mudah. Sebab tu dia kata sini, berapa ramai orang yang sampai kepada matlamat dalam masa yang pendek, sedangkan yang lain pula terumbang-ambing dalam Aqabah ini dalam masa yang panjang. Tengok, tenang, bubuh tangan sini, tanya, aku ni nak sungguh, nak belajar sungguh, ikhlas sungguh aku ni. Buh tangan sini, kalau jawab nak sungguh, doa dengan Tuhan. InsyaAllah kita yakin kepada kuasa yang ada pada Allah, kuasa Allah, percayalah Allah akan tolong kita. Tak ada benda yang payah. Semua yang payah menjadi mudah apabila dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Semua ini di tangan Allah. Allah menjawab soalan Nabi Daud alaihi salam. Apakah ilmu yang bermanfaat itu? Allah berfirman, ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang dapat engkau mengenal kemuliaanku, keagunganku, kesejahteraanku dan kekuasaanku atas segala sesuatu. Apabila Nabi Daud tanya ilmu apa yang bermanfaat, Allah menjawab soalan ini. Ilmu yang bermanfaat ialah ilmu yang dapat mengenal kemuliaanku, keagunganku, kesempurnaanku, kekuasaanku atas segala sesuatu. Maka sungguhnya inilah yang mendekatkan engkau kepadaku. Saya selalu ulang acak kali bila bertemu dengan pentafsiran, seorang mufassir memberi makna dan maksud tentang kalimah Rabbu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makna Rabbi situ, dia kata makna Rabbi itu adalah pencipta. Jadi Allah itu pencipta kamu, bahkan semua alam ini. Dalam masa yang sama, Rabb juga memberi arti mengawal, menjaga, mengurus. Setelah dia cipta alam ini termasuk kita, dia mengurus, mentadbir hal kita. Itu makna Rabb, dan itulah sifat kesempurnaan Allah. Dia jadi, kemudian dia urus kita. Sebab itu kita ucap Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb, Tuhan yang menjadi dan memelihara, menjaga aku. Di situ menjaga sekalian alam. Boleh ya? Saya harap mudah ni, mudah faham ni. Kalau nak ngaji pun kita pekat ngaji sikit lagi pada ni, iaitu ilmu yang dapat mengenal kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah dan sebagainya. Itu ilmu yang bermanfaat. Allah menjawab kepada soalan Nabi Daud. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, tiada mengembirakan aku sepenuh kegembiraan. Sayyidina Ali kita tahu, Ali ibn Abi Talib, pupu Nabi, nantu. Aku tidak rasa gembira sepenuhnya andainya aku mati di waktu kecil, waktu kanak-kanak, dan aku dimasukkan ke syurga, walhal aku tak sempat besar untuk mengenal Allah Tuhanku.
Jangan tiru ni. Tapi maknanya begitu dia orang sedar ilmu dia, cerahnya ilmu dia, kenalnya Allah tu. Aku kalau mati kecil dan dibubuh, dimasukkan ke dalam syurga, tak suka mana, tak gembira mana, sebab tak dan kenal Allah. Tidak sebagaimana kalau aku mati masa besar, aku kenal Tuhan dan aku beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas diletak aku dalam syurga. Waktu baru aku rasa gembira. Tengok ya. Maka sungguhnya orang yang mengenal Allah itu ialah orang yang paling takut dan paling banyak beribadat kepada Allah Taala. Tengok, orang kenal Allah, ya. Sebab tu kita ni kalau kenal sesuatu, kita jadi benda tu. Kita jadi bila kenal apa benda pun, benda lain pun kalau kita kenal, memang kita akan cari. Sesungguhnya orang yang mengenal Allah itu ialah orang yang paling takut dan paling banyak beribadat kepada Allah, dan lagi paling baik memberi nasihat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kepayahan menuntut ilmu termaklum. Jelas menuntut ilmu ni payah. Dan siapa tengah jalan rebah, atau cuba sikit rebah, macam-macam halangan yang akan diberitahu nanti selepas ni. Ya, acu sikit macam-macam halang. Ya. Kepayahan tuntut ilmu termaklum, maka kerahlah diri anda. Kerahlah diri kita. Tekadlah azam kita untuk menuntut ilmu secara ikhlas, dan jadikanlah menuntut ilmu itu tuntutan untuk beramal, bukan untuk penceritaan semata-mata tanpa amal. Ingat ada selalu benda ni. Nuntut ilmu kerana amal. Nuntut ilmu bukan untuk goyak dan untuk cakap. Sikit lagi dia akan beritahu seterusnya apa maksud ni. Nuntut ilmu untuk buat cakap-cakap saja. Sikit lagi dia akan beritahu ramainya orang pandai cakap tapi tak buat apa-apa. Ramainya orang tahu tapi tidak taat kepada Allah. Tengok. Baik. Dengan menuntut ilmu, anda akan mengetahui apa yang diiktikadkan para salaf soleh. Orang dulu-dulu kita mengaji dah tu salaf soleh tu siapa? Antaranya ialah bahawasanya Allah akan dapat dilihat di akhirat nanti. Kita wajib percaya, yakin, ya, kita akan dapat lihat zat Allah Taala di hari kiamat. Bahawasanya Allah itu ada dan adanya tidak berpihak. Al-Quran itu kalamullah. Ni ghaib belaka ni. Ya. Tidak berlaku apa pun melainkan dengan qadar dan kemuhan iradat Allah. Bahawasanya benar apa yang telah datang berita melalui lidah sahibus syar'i salawatullah wassalamuhu alaih, Nabi kita apa? Mahsyar. Kita akan berdepan dengan mahsyar, kita akan berdepan dengan kebangkitan dari kubur, azab kubur, soal munkar nakir, mizan, sirat, syurga, neraka. Belum kelihatan sama sekali, tapi tetap kita dihukum wajib mempercayai ini semua. Selesai secara ringkas pentingnya ilmu. Maknanya dengan ilmu itulah kita beramal, dan amalan kita tu apabila bersumber berasaskan ilmu, betul, kena, dan di sanalah Allah akan terima. Tamak. Kalau kita baca buku ni, bab kelebihan ilmu ni, bagaimana bahaya orang yang tidak berilmu, bagaimana amalan orang yang beramal tanpa ilmu. Saya pernah baca ni satu-satu Aqabah ni 2 bulan. Kalau seminggu sekali memang 2 bulan tak dan sempat. Jadi kira-kira sebagai bahan asas
Itulah kandungan yang terkandung dalam Aqabah yang pertama, iaitu Aqabah ilmu dalam kitab Minhajul Abidin. Sekarang kita masuk kepada Aqabah yang kedua. Jadi setelah kita belajar, kita ada maklumat, kita berilmu, barulah seolah-olahnya kita tahu. Kita tahu diri kita. Dulu kita tak berapa tahu. Oh, ni salah, ini salah, ini betul, ini tak. Sekarang kita tahu kita salah. So apabila kita tahu kita bersalah, dia mari hukum. Ya, dia mari hukum supaya kita bertaubat. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ada lagi ayat-ayat yang lainnya yang menyatakan taubat itu hukumnya wajib. Taubat itu hukumnya wajib. Wajib bertaubat tu pula kerana dua perkara. Imam Ghazali kata, mu kena taubat selain daripada hukum wajib yang ditentukan oleh Allah itu, mu wajib bertaubat kerana dua perkara. Kenapa? Pertama, supaya hasil bagi anda taufik untuk mengerjakan taubat. Bila untuk mengerjakan taubat? Bila kita bertaubat, barulah berasa mari dapat taufik dah. Allah taufik, Allah dorongkan kita berasa nak buat benda-benda molek, benda-benda yang diperintahkan oleh Allah, dan berasa nak tinggal benda-benda yang dilarang oleh Allah. Bila kita bertaubat, yang jadi semua gini ni pasal dosa lama tu. Dosa lama tu masih duk sembang, masih duk tepek dalam diri kita, yang menyebabkan tak berasa bersalah dan tak tahu apa itu dosa. Nah, sekarang apabila kita bertaubat, dia kata renganglah, rajinlah untuk taat kepada Allah, dan mula berusaha untuk tinggal benda-benda yang tak senonoh. Saya tak boleh cakap benda-benda maksiat besar, benda-benda yang tak senonoh. Sebab kita, saya kata semua, tak ada lah maksiat besar-besar sangat. Orang kata togok, arak, berzina, membunuh gitu, tak ada. Tapi ingat, ada dosa-dosa kecil yang kita buat secara berterusan, sehingga kadang-kadang kita tak sedar yang kita duk buat dosa tu sebab galik dan kalih. Saya tak tahulah jemaah faham, galik dan kalih, tak sedar bahawa benda tu salah. Dia apabila kita galik dan kalih, tak sedar benda tu salah, benda tu tak molek. Kalau saya boleh buat contoh, ya, kalau orang puang zaman dulu, dia tak tutup aurat, tak tudung kepala, tak tudung kepala dia, tak tahulah aurat tu, kalih dah gitu. Semua puak-puak dia gitu. Sebab semua orang buat dan buat semua galik gitu dah. Ni barulah mula bertudung dengan berbagai-bagai color, bagai-bagai peseng. Pagi lain, tengah hari lain, petang lain. Maknanya bila kita tahu. So sekarang saya tak mau larat nak khabar sininya. Apabila kita bertaubat, Allah beri taufik, Allah beri dorongan supaya melakukan taat. Berasa nak buat benda molek, dan berasa tak mau buat dengan izin Allah Ta'ala. Allah belaka ni, Allah beri rasa tak mau buat benda uduh-uduh tu. Hari tu benda uduh tu berasa sedap dan suka. Itu salah satu yang menyebabkan kamu wajib bertaubat. Yang kedua, supaya ibadat anda diterima. Supaya ibadat kita diterima, macam manalah nak terima? Macam mana nak terima? Puasa sunat, sembahyang jemaah, baca Quran, tu sunat-sunat belaka tu. Bangun qiyamul lail tu 3 jam semalaman, semua sunat tu. Tapi hutang orang tak bayar. Ada dosa yang berkait dengan manusia bertopok tambung, masih tidak terampung, masih tidak diminta halal lagi. Macam manalah nak terima tu? Sehingga dalam buku tu saya baca, mau ada hutang dengan orang,
tapi membawa pergi hadiah kepada dia. Mungkin orang yang memiliki hutang tu dia terima hadiah kita, tapi dalam hati dia muari hadiah kepada aku, tapi hutang aku tak bayar. Barangkali juga boleh jadi orang tu kita paling belakang je balik, dia lepa, dia buang biar pagar je hadiah kita tu. Yang penting bagi dia bayar hutang aku tu. Hutang aku ada 2,000 tu. Nak bodek apa dengan pisang sikat? Seolah-olahnya gitu. Jadi amalan sunat kita tu seperti gitulah, seolah-olahnya. Baik. Sekarang kita nak taubat ni. Kita ada ilmu nak taubat. Dia ada mukaddimah. Nak taubat ke mana? Tak nampak. Apa benda ni tak nampak ni? Dosa pun tak nampak. Dia ada mukaddimah dia. Yang pertama, kita sebut dosa. Ingat akan dosa itu sangat buruk, keji dan seksa, dan sekali dosa itu neraka. Kita kena ingat bahawa lah kalau kita ada ambil harta orang, kita ada tinggal kewajipan kita terhadap Allah, tak semayang, tak puasa, atau kita ada upah acung terhadap orang, bahawa itu berdosa. Apa dosa tu? Dosa itu ialah seksa, azab. Sekali tu azab tu pun dia neraka. Neraka tak boleh nak baca lah. Tak boleh nak baca, kena baca mula. Kita kena turut urutan tu supaya kita tahu, Allah wal iyazubillah, aku banyaknya benda salah, masih tak bertaubat. Ngeri, gerung dengar. Satu, mukaddimah untuk menimbulkan berasa nak taubat. Tak ambuh dah, aku tak ambuh dah. Ingat akan sangat keras seksaan Allah, api neraka ni. Dalam kubur lagi dia mula dah. Dalam kubur lagi mula dah. Kubur kata ni tempat gelap, aku ni tempat seorang diri, aku ni tempat kena soal, aku ni tempat kena ulat, tempat ulat gigitmu. Kubur kan cakap seolah-olahnya dalam satu riwayat gitulah, sama ada kuat macam mana keasahan berita tu, tapi begitu gambarannya. Jadi kita kena ingat bahawa tak sanggup nak tahan, seksa kubur pun tak tahan. Bagaimana dengan ahwal huru-hara kelangkabut di padang mahsyar? Ingat akan kelemahan diri, yang kelemahan daya upaya untuk menanggung azab seksaan Allah. Bagaimana kita nak tanggung kalau sekarang ni ketik digigit semut atau digigit nyamuk sekor pun kita tak boleh nak tidur, atau panas terik matahari sikit pun kita tak boleh gelisah hidup? Macam mana nak berdepan dengan seksa di yaumil mahsyar? Kena fikir malam-malam. Semut sekor pun tak boleh tidur, nyamuk sekor pun begitu jadinya. Bagaimana dengan azab seksa yang akan diterima oleh orang yang berdosa? Itu fikir-fikir benda begitu supaya menimbulkan rasa takut yang menyebabkan kita insaf, sedar dan serik dah, berasa tambuh sokmo dah aku buat dosa ni. Dengan izin Allah Ta'ala. Selesai secara ringkas malam ni. Kita beri lagi akabah yang ketiga, ialah akabah penghalang. Sekarang apa yang menyebabkan kita malah? Menyapa? Kita dengar tok guru mengajar, hak molek semua puasa molek, alik dengar. Hak uduh puasa takut dengar, tapi tak boleh buat. Mengapa? Dia ada penghalang. Kita dari dulu lagi kata, saya sokmo sini minta maaf ya. Kita tak boleh tinggal dah semayang puasa Senin Khamis. Ulang lagi ni. Orang duduk depan saya ni enggak kosong dah dengar. Kita puasa nak bangun tiap-tiap malam, semayang witir tak boleh tinggal, semayang duha tak boleh tinggal, baca Quran tak boleh tinggal, sedekah tiap-tiap hari seria 3 mah tak boleh tinggal. Ya ke tu? Boleh buat ke tu? Kalau boleh, alhamdulillah. Kalau tak boleh, itulah bendanya. Apa? Ada benda tu yang tak kena, yang menyebabkan benda mudah je. Pitih ada 200 riyal, nak beri 2 riyal pada orang, jadi berat. Mengapa? Ada benda. Mengapa?
seminggu 7 hari, nak puasa 2 hari, tak boleh. Sebab ada benda sebenarnya. Ada benda. Sebab itu dia kata penghalang dari taat itu ada 4 perkara yang menghalang kita untuk mentaati Allah. Ni saya bacalah ni. Baca secara ringkas kandungan isi yang terdapat dalam kitab Minhajul Abidin yang saya kata tadi. Salah seorang tok guru di Kuala Terengganu ni, guru pondok, di satu ketika dulu zaman 60 tahun yang lampau, dia menjadi wirid dia kitab ini. Dia baca mengajar kepada anak dia terus menerus sehinggalah tamat pengajian di pondok tu. Baik. Satu dia kata yang menghalang kita daripada taat, dia sebut sini dunia dan isinya. Saya nak mudahkan persekitaran atau benda-benda yang haram, perkara-perkara haram. Dunia tu yang maksud sini benda-benda haram atau persekitaran kita. Benda ni menghalang kita daripada melakukan taat. Cara kita nak tolak ni tak boleh kita gila kepada ni persekitaran. Gila tu banyak sangat. Umpamanya, minta maaf ya kalau boleh cakap ni ada unsur-unsur tasawuf sikit. Kalau rumah kita sekarang ni, orang ni dak buat dah rumah 100,000 nampak diri darat-darat dalam rok semok nubirak kaki bukit pun 80,000, 100,000 ada dah. 200, 300 setengah juta belaka hok baru naik tu. Kan nacoy kayak tu. Betul lah pitih kita. Tapi dari segi penggunaannya, manfaatnya sampai begitu sekali. Bahkan setengah rumah begitu besar sempurna, bilik semayang tak ada. Dia semayang opak ligang kata tu juga. Dalam bilik-bilik sambilan je, dalam pelang dia masih tidak wujud lagi ghurfatul musalla umpamanya, bilik sembahyang. Tak ada secara khusus. Kita semayang pak cucu duk ligang semua. Manalah nak molek semayang kita tu. Ya, okey. Rumahnya, benda-benda apanya, ni semua mewah. Ya. Itu benda yang menghalang kita daripada taat. Dan orang mana? Kenalah berzuhud. Zuhud ni tidak mengutamakan dunia. Bagi-bagi agih. Ya, macam doa kita, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Molek dah tu siang malam tak ada tu imam dak baca gamuknya. Wilah kaku dunia molek, di akhirat molek bagi. Jangan pilih dunia saja. Ya, duk kejar ke dunia saja. Jadi semua persekitaran kita ni mestilah tidak keterlaluan. Gila kita tu, saya buat kataan gila je. Gila kita tu tidak keterlaluan. Sehingga apabila saya bercakap tentang zuhud ni, banyak takrif dan definisinya. Sehingga kata zuhud tu, zuhud yang rendah yang kita boleh buat ni, zuhud ni, orang ngaji ni, zuhud ni, pak masuk waktu kita sanggup tinggal selalu, berhenti mayang selalu. Kita sanggup tinggal. Kalau orang berniaga, apa pelanggan dia tu bersusung lagi nak mari beli barangan dia tu, dia sanggup berhenti sekejap, kita semayang dulu. Zuhud lah kecil-kecil dalam bab-bab tertentu. Tapi zuhud sungguh ni memang tak boleh langsung lah, tak boleh cerita lagi. Zuhud sungguh cuma kita berlatih. Zuhud ni kita tidak mengutamakan dunia. Kita sanggup tinggal urusan dunia tu demi kepentingan akhirat. Okey? Kenapa? Zuhud tu supaya ibadat anda lurus dan banyak. Bila kita tidak sibuk, urusan kita tidak banyak, boleh lah ni kan. Urusan kita molek ni, kita boleh duduk ni. Tengah jalan tepi patah penuh beriuk dengan manusia. Dia sibuk. Bahkan saya pernah sebut sini, ada pasar tengah garik. Siapa yang taja pasar tengah garik? Yang tu jual nak cari pitih tengah maghrib, yang tu nak cari makanan tengah maghrib. Saya tidak kata sama sekali dia tidak semayang, dia semayang, tapi waktu tu sangat tidak sesuai. Kedua-dua belah pihak
Orang yang mencari duit pun tak sesuai. Orang yang nak cari makanan tengah maghrib tu pun tak sesuai. Siapa yang taja tu? Yang perginya anak beranak kita. Kalau silat-silat kayu yang jual pun anak beranak kita juga. Waktu maghrib tu. Ya, Allah, tengah sedak saya. Kok sedak seorang tak tahulah. Api isyarat telah memberitahu saya supaya berhenti. Jadi saya nak berabi sikit ni supaya kita kenda sikit tabiat rakus kita terhadap dunia tu, kita kurangkan sikit supaya ibadat kita sebagaimana Rasulullah, barang siapa beri tumpuan kepada dunia maka lecehlah akhirat dia. Tu dah. Barang siapa beri tumpuan kepada akhirat, terlepaslah dunia dia. Nak buat ke mana? Cuba buat. Barang siapa beri tumpuan banyak kepada dunia, terlepas akhirat. Barang siapa beri tumpuan kepada akhirat, locoh dunia. Locoh bahasa saya. Lalulah Nabi pesan, fa'athiru ma yabqa ala ma yafna. Pilihlah hak lama daripada hak sebetul. Akhirat nu lama. Pilih hak akhirat lah. Kok mana-mana pun daripada hak sebetul. Ni puak-puak kita ni dah lama dah. Kita sudah kesuntukkan masa. Dah lama lagi. Marilah kita rebut. Ya, rebut dua perkara. Kurangkan maksiat, tambah ibadat, tambah ilmu supaya ilmu kita mantap dan diterima Allah. Minta maaf. Semoga menjadi renungan bersama kita untuk kita pada malam ini. Dan insya-Allah kalau boleh saya sambung lagi di masa-masa akan datang. Akabah yang berikutnya ada 2, ada 5 akabah lagi. Ya, bas minta maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.